Saya tak pasti apa perasaan yang boleh diungkapkan apabila kita bercakap tentang kekerasan episod baru yang berlaku di Palestin, kerana seumpama seperti cyclical, ada kitarannya. Apa juga alasan untuk keganasan mutakhir, sama ada ia berlandaskan kepada hujah politik, hubungan antarabangsa, kepentingan Amerika. Kelihatannya seperti Palestin itu sebuah papan sasaran dalam permainan dart. Ia akan sentiasa menjadi sasaran semula setiap kali ada kepentingan-kepentingan lain. Dan kita melihat keganasan ini ada kalanya berasa sedih dan ada kalanya berasa begitu pasrah, seolah-olah seperti kita hanya menanti dan mampu melihat. Dan kerana itu juga kita sangat menghargai apabila rakyat Malaysia yang turut ditahan di dalam episod penahanan flotila mutakhir ini kembali pulang dengan keadaan yang selamat. Itu satu kesyukuran yang sangat besar. Pada malam ini kami dedikasikan selama 1 jam, sekitar 57 minit berbaki, kita bercakap soal kedudukan air mata Palestin mutakhir ini, berlatar belakangkan senario yang telah pun saya ungkapkan seketika tadi. Seorang tetamu berada di studio kala kini dan seorang lagi secara sidang media bersama menemani selama 1 jam ini. Di studio adalah Dr. Nur Nirwandi Mak Nurdin, Fellow Pusat Pengajian Perang Saraf dan Pengajian Media UiTM. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pada malam ini? Alhamdulillah. Dan pastinya Doktor akan melihat dalam elemen mindset peranggu minda. Betul. Dan juga rasa sedar, conscience dunia terhadap episod mutakhir di keganasan di Gaza. Dan menerusi sidang media bersama juga menemani kali ini adalah Profesor Madya Dr. Muhammad Afandi Saleh, aktivis Humanitarian Care Malaysia yang juga merupakan timbalan dekan Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa UNIZA dan merupakan rakyat Malaysia yang telah pun ditahan di dalam insiden flotila mutakhir. Assalamualaikum, Prof. Madya Dr. Muhammad Afandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana dijemput bersama dengan program malam ni. Ya, Doktor, pastinya kepulangan Doktor disambut dengan rasa syukur yang amat besar. Kita semua berhamdalah. Cuma dalam rasa lapang yang ada ini, kalau ada satu perkataan yang boleh mengungkapkan pengalaman Doktor sepanjang ditahan di sana, apakah perkataan itu? Kezaliman. Okey. Baik, terima kasih Doktor. Kita akan memperkembangkan lagi bual bicara ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya memulakan bual bicara pada malam ini mengungkap tentang air mata Palestin bersama Fellow Pusat Pengajian Perang Saraf dan Pengajian Media. Saya buka langkah perbincangan tadi dengan mengatakan bahawa ia bersifat kitaran, cyclical. Doktor bersetuju dengan bacaan itu? Saya amat setuju. Kalau kita lihat isu Palestin-Israel konflik, saya lebih suka letakkan Palestin di hadapan berbanding Israel. Okey. Kalau kita lihat isu Palestin-Israel konflik, kalau daripada apa yang telah berlaku selama berpuluh tahun semenjak kemerdekaan Israel pada 1948, telah banyak signifikan event yang berlaku. Yeah. Tetapi pada kali ini ia agak lebih signifikan kerana kita banyak peristiwa-peristiwa tertentu yang bermula daripada perubahan United States Embassy ke Jerusalem pada 14 Mei, diikuti dengan The Great March of Return, yang di mana ramai lebih kurang 160 orang terbunuh menggunakan peluru hidup oleh tentera Israel apabila mereka melakukan demonstrasi aman. Kanak-kanak, golongan-golongan yang membantu, wartawan terbunuh akibat penggunaan kekerasan dan peluru hidup oleh Israel apabila dikatakan mereka mempertahankan sepadan di Gaza itu. Dan kemudian kita ada peristiwa yang berlaku, The Jewish Nation State Law yang diluluskan oleh Israel Knesset pada 19 Julai. Dan benda ini kita juga lihat bagaimana Dr. Afandi alhamdulillah syukur pulang dengan selamatnya Malaysia setelah cuba menghantar bantuan di Palestin. Jadi merupakan banyak rentetan event yang berlaku, tapi akhirnya kalau kita melihat dia boleh katakan agak seasonal. Dan apabila ada sesuatu masa tertentu, event ini akan dibincangkan. Dan kita lihat bagaimana YB Nurul Izzah juga mendesak supaya rakyat Malaysia melakukan sesuatu yang baik. Tetapi yang kita nak bincangkan, mungkin kita boleh lihat bagaimana kita nak memperkembangkan isu ini supaya lebih dipahami oleh rakyat Malaysia dalam konteks air mata Palestin itu sendiri. Ya. Kembali bersama Dr. Afandi, pengalaman untuk kita kutip semula insiden yang berlaku itu. Saya yakin kesediaan Dr. Afandi menyertai Humanitarian Care flotila yang menghantar, saya difahamkan bahan perubatan, Dr. Afandi. Jadi kesediaan doktor itu sudah pastinya juga diikat bersama kesediaan untuk mengalami ataupun menghadapi kegetiran yang doktor hadapi sewaktu penahanan di bawah Israel. Boleh kongsikan? Ya, ini bukan kali pertama saya ke Gaza. Saya sudah 3 kali ke sana dan kita juga bukan MyCare atau Humanitarian Care Malaysia ni bukannya fokus kepada Palestin saja. Kami
menghantar bantuan kemanusiaan ke tempat-tempat yang diperlukan seperti di Syria, Iraq dan sebagainya. Dan saya pernah ke Syria. Dan cuma pengalaman ini cukup berbeza kerana kita melalui jalan laut. Kemudian kita sudah dimaklumkan tentang halangan-halangan yang mungkin akan berlaku. Contohnya yang paling kritikal ialah kemungkinan ditangkap dan ditawan dan diseret ke penjara Israel. Cuma sebagai aktivis ni kita sudah didedahkan dengan latihan-latihan dan juga kemungkinan yang akan berlaku. Dan apa yang telah berlaku ke atas saya dan juga 21 aktivis yang lain ini sudah dijangkakan kemungkinan besar akan berlaku kerana Freedom Flotilla ini bukannya kali pertama. Kita sudah ada 17 misi. Cuma 5 misi yang terawal pada tahun 2008 telah berjaya masuk ke Gaza. Pada masa itu Israel masih belum membuat sekatan yang begitu ketat ke atas sempadan Gaza. Dan pada tahun 2010 dia bermulanya sekatan yang ganas, yang zalim ke atas Gaza, di mana mana-mana misi bantuan nak dihantar ke Gaza akan disekat di laut antarabangsa. Dan ini berlaku pada kami. Kami telah diserang, ditawan di laut antarabangsa dan diseret ke Israel dan disumbat ke dalam penjara. So ini yang saya katakan tadi, kalau satu perkataan yang boleh menerangkan apa yang berlaku ke atas kami ialah kezaliman. Kerana mengikut undang-undang antarabangsa, sesiapa sahaja yang berada di laut antarabangsa yang tidak melakukan apa-apa keganasan, maka mereka berhak untuk melalui perairan antarabangsa ke mana saja mereka nak tuju. Dan Israel menafikan hak innocent passage mengikut undang-undang laut antarabangsa, menafikan hak kami untuk berlayar ke destinasi kami walaupun kami berada di laut antarabangsa dan amat jauh daripada perairan mereka. Dan kami tidak berbahaya. Kami dalam misi kemanusiaan dan kami didedahkan dengan latihan non-violence yang mana kami tidak akan react secara verbal ataupun secara fizikal ke atas apa saja yang datang, terutama daripada Israel, dan bentuk melawan dan sebagainya, ataupun yang provokasi menyebabkan mereka marah. Dan ini tidak berlaku. Kami cukup yakin bahawa inilah misi kemanusiaan yang cukup aman, dan kami lebih berhajat sebenarnya untuk sampai untuk menghantar bantuan ubat yang kritikal, di mana telah disebutkan oleh Dr. Swani tadi bahawa Great March Resistance to Gaza itu Palestin itu memerlukan ubatan kerana ramai yang tercedera. Belasan ribu yang telah ditembak oleh Israel dan mereka memerlukan ubatan yang mereka sendiri order daripada kami apa yang mereka perlukan. Dan kami tidak besar, kami hanya membawa 116 kotak ubat. Dan ubatan itu lebih betul antibiotik, bandage dan sebagainya. Dia bukan ubat yang sebarangan. Dan itu dinafikan hak untuk mendaratkan ubat tersebut. Dan saya kira ini satu kezaliman yang luar batasan kemanusiaan. Di mana manusia memerlukan ubat yang ditembak dan mereka memerlukan ubat, dunia menghantar ubat tersebut tetapi disekat oleh sang penembak tadi. Dalam keadaan, saya masih bersama dengan Dr. Afandi dalam keadaan sewaktu mana Freedom Flotilla yang mana doktor bersama Michael sertai ini sudah pun menjangkakan keganasan ini akan dilakukan, namun diteruskan juga. Adakah dalam keadaan sebegitu sudah dalam keadaan menjangkakan apa objektifnya apabila ia sudah jadi sebegini? Apakah mungkin kita dalam keadaan mereka sangat biadab, melanggar undang-undang antarabangsa dan kita masih hanya mampu melihat dan kita berbual di sini? Mereka masih kekal dengan kebiadaban mereka. Kalau kita ingin melihat cahaya di hujung terowong dalam konteks bersikap pragmatik, tadi Yang Berhormat Nurul Izzah menyatakan bahawa kita perlu melibatkan OIC dalam hal ini. Namun kita tahu bagaimana pegal atau terbiusnya OIC ini dalam urusan yang sebegini. Hikmah kezaliman pengalaman yang doktor alami ini, bagaimana kita boleh menjadikannya lebih baik? Okey, baik. Saya setuju tadi yang apabila perkataan terbius tadi
dalam misi Freedom Flotilla Coalition ni, Malaysia adalah satu-satu negara Islam yang terlibat. Ya. Dan saya satu-satunya aktivis Islam yang berada di atas kapal tersebut. Yang lain bukan Muslim. Yang lain bukan Muslim. Okay. Cuma saya cukup nak kata apa, cukup tersentuh ya apabila bukan Islam daripada Eropah terutamanya yang cukup committed untuk membebaskan Palestin dan juga untuk menunaikan hak kemanusiaan ke atas penduduk Palestin, terutama di Gaza. Dan bila menyebut tentang terabuse tadi, saya rasa amat berterima kasih kepada NGO MyCare kerana menggerakkan kami, menggerakkan aktivis bahawa kita perlu membuat sesuatu di keadaan di dalam keadaan umat Islam yang lain mungkin terabuse ataupun merasakan mungkin tidak capai maksud kalau kita meneruskan misi ini. Misi ini ya kami tahu kemungkinan akan ditangkap atau akan ditahan di perairan antarabangsa. Cuma sebagai aktivis kita amat optimis dan amat positif bahawa jikalau ada 5% pun kemungkinan untuk sampai, kami akan teruskan. Ya. Dan sebalik itu ialah kami menyampaikan mesej bahawa sekatan zalim itu memang berlaku. Jikalau tidak ada gerakan misi seperti kami, maka dunia akan lena dan makin terabuse bahawa kemungkinan mereka merasakan tidak ada apa-apa sekatan yang sedang dilakukan oleh Israel ke atas Gaza atau ke atas Palestin. Dan apabila kami pergi daripada luar ini untuk menuju ke Gaza, menuju ke Palestin, dan kami ditawan di perairan antarabangsa, itu cukup jelas menunjukkan bahawa Israel telah melanggar hak manusia, hak kemanusiaan, melanggar undang-undang antarabangsa, menyekat secara zalim, secara kejam ke atas penduduk Gaza, walaupun kami yang menghantar bantuan perubatan, bukan bantuan untuk membangunkan Gaza dari sudut pembangunan material atau menghantar wang dan sebagainya, atau apatah lagi menghantar kelengkapan persenjataan, tidak. Hanya ubatan dan disekat. Dan ia membuka mata manusia, membuka mata dunia, dan membuka, saya kira sejak saya balik ini dan bahkan sebelum saya balik, isu Freedom Flotilla begitu diikuti oleh rakyat Malaysia, saya kira. Dan ini memberi signal kepada semua bahawa semua misi, apa saja bentuk misi, apa saja usaha untuk membebaskan Palestin, membantu manusia di Palestin perlu diteruskan, walaupun ada pihak yang begitu pasrah yang merasakan cukup tidak yakin bahawa usaha kami ini akan membuahkan hasil. Usaha kami ini kami berpegang kepada sejarah pun membuktikan bahawa usaha-usaha perlu dilakukan untuk mewujudkan sesuatu. Dan ini pernah sebenarnya saya semasa perjalanan balik selepas keluar dari penjara, saya diiringi oleh askar Israel untuk dihantar ke airport. Mereka juga mempersoalkan, mereka kata, kenapa kamu masih lagi teruskan misi yang tidak berguna, yang useless, mereka kata, yang tidak akan beri manfaat, menghabis masa, menghabiskan apa saja sumber yang kamu ada, membazir. Saya kata tidak. Saya kata, kalau kamu ingat lagi bagaimana nenek moyang kamu mewujudkan Israel ratusan tahun, dan 1948 tertubuhnya Israel, hasil daripada usaha-usaha yang kecil itu. So usaha kami untuk membebaskan Palestin seperti itu juga, dan kamu harus bimbang bahawa usaha-usaha kecil ini kecil di mata kamu tapi besar pada kami. Dan kamu harus waspada bahawa misi ini akan berjaya walaupun pada kamu tidak berjaya. Paling tidak membuka mata manusia bahawa kamu adalah manusia yang zalim. Dan terdiam askar Israel itu. Ya, itu saya kira mesej yang sangat besar. Kita masih berbincang tentang dalam kerangka akademiknya. Ramai yang nak tahu apa yang berlaku. Nanti kita akan kembali bersama Dr. Afandi menceritakan bagaimana diserang, diserbu. Itu pengalaman yang ramai ingin mendengar secara langsung malam ini. Saya kembali bersama Dr. Nirwandi. Kita bercakap soal Great March, soal berpindahnya kedutaan Amerika Syarikat. Ini semua kita di awal tadi disebutkan sebagai cyclical sifatnya, ada kitaran. Dan keganasan ini apabila melibatkan kematian, tercabutnya nyawa 160 orang dalam keadaan mereka berhimpun secara aman. Tadi juga dengan Dr. Afandi kita menyebut sikap biadab. Saya rasa macam biadab tu istilah yang sangat ringan kepada Israel ni, sebab dia tahu dia buat salah dan dia terus buat salah.
dari mana datangnya kesombongan yang luar biasa ini? Kalau kita kaji sedikit daripada konteks sejarah bagaimana negara Israel terbentuk, ia merupakan sejarah yang perlu dipahami oleh Malaysia. Dan saya amat setuju dengan Dr. Afandi dan seperti mana cakapkan, kita bincangkan kan, ini merupakan satu fundamental asas yang perlu dipahami oleh setiap umat Islam dan negara kita dan bukan Islam. Kerana dia ada dua falsafah kalau kita membincang perkara ini. Satu dalam konteks hak asasi manusia, human right, satu dalam konteks agama. So kedua-dua benda ini harus dibincangkan dengan cara yang agak lebih mendalam supaya rakyat Malaysia faham apakah yang berlaku di sebalik pada penubuhan Raja Israel dan kekejaman rejim Israel pada hari ini. Dan kita balik pada Great March Return. Mereka datang untuk memperingati di mana 700,000 orang di-expel dari Palestin dan berhimpun secara aman. Dan pada masa ketika itu kita lihat Israel menggunakan pendekatan yang lebih hawkish, yang lebih keras. Biadab adalah satu perkara yang saya rasa ayat yang cukup terlalu ringan untuk digunakan pada ketika itu. Dan apabila mereka menggunakan kekerasan, 160 orang terbunuh. Tapi pada masa yang sama, Israel juga menggunakan pendekatan strategi propaganda yang berkesan melalui media sosial, media perdana, media antarabangsa untuk menunjukkan bahawa terdapat ancaman-ancaman yang boleh menimbulkan permasalahan kepada Israel. Jadi ini dijalankan serentak dengan Great March of Return. Dan proses ini berjalan dengan serentak. Jadi apabila ini berlaku, mereka cuba menjustifikasikan proses kebiadaban itu dengan perkara-perkara tertentu. Tapi akhirnya ramai media dan dunia dapat lihat bahawa ini merupakan satu proses kekejaman benar 160 orang. Dan menariknya apabila ini berlaku, Kuwait telah cuba menghantar satu resolusi, membangunkan satu resolusi di United Nations selepas pada proses itu berlaku. Dan Nikki Haley, wakil ambassador pada United Nations, telah menolak usul tersebut atas dasar bahawa ini tidak adil dan tidak boleh ditimbangkan dan usul itu tidak disokong. Walaupun pada hakikatnya ramai negara-negara yang menyokong usul itu. Jadi kita dapat lihat pelbagai rantaian yang wujud. Satu daripada segi seasonal event, satu daripada aspek sejarah dan sokongan-sokongan negara besar seperti US terhadap apa yang berlaku tentang kekejaman Israel. Jadi ini harus kita lihat daripada konteks yang berbeza. Kerana menariknya, apabila Great March of Return, kalau ramai pengguna-pengguna Twitter, media sosial, mereka akan lihat dua proses justifikasi yang berlaku. Satu daripada Palestine Movement yang cuba menengahkan perkara-perkara ini, termasuk media-media terbangsa, rakyat dalam Malaysia bersama dalam Great March of Return menunjukkan kekejaman Israel. Dan pada masa sama terdapat elemen-elemen Israel menggunakan public diplomacy, propaganda, approach to power untuk menunjukkan bahawa mereka di pihak yang benar. Jadi kita dapat lihat dua perbandingan yang akhirnya menjurus kepada proses-proses seperti Great March of Return. Bacaan umum doktor berbanding dengan sebelum ini, kerana kita nyatakan ini kitaran, pernah berlaku lagi, bakal berlaku lagi. Adakah propaganda usaha Israel ini, apa juga matlamat mereka akhirnya, apa istilah saya nak sebut, gaining ground? Adakah mereka making progress dalam propaganda mereka itu, ataupun sebenarnya dengan internet, dengan sentimen dunia hari ini, sebenarnya mereka regresif? Dia lebih menarik kalau kita bincangkan benda dalam konteks yang agak besar sedikit. Mereka tahu mereka mendapat serangan dan kekangan daripada masyarakat dunia. Mereka tahu agresif masyarakat dunia menentang mereka. Palestinian Movement melancarkan BDS, boycott, divestment dan sanction ke atas Israel. Dan ramai rakyat menyokong. Dan baru-baru ini kita lihat bagaimana Persatuan Bola Sepak Israel telah kehilangan penajaan daripada Adidas setelah daripada golongan-golongan pemain-pemain bola sepak Palestin dan remaja-remaja Palestin menyokong ke arah itu. Dan kita lihat bagaimana Israel juga diboikot dalam beberapa event. Jadi bacaan doktor, mereka sebenarnya mereka mundur, tetapi mereka tidak kisah. Kerana mereka mempunyai satu legal entity yang luas. Itu yang hawkish tadi itu yang hawkish. Kita anggap sebagai barbaric sebenarnya. Kalau kita boleh tentu tentang nation state Jewish law sedikit, kita akan perdalamkan seketika nanti bersama juga Dr. Afandi nanti untuk memberikan deskripsi episod sewaktu mana ditahan oleh tentera Israel dan kemudiannya disumbat di dalam penjara Israel. Jangan ke mana-mana, kita berjeda seketika. Bicara khas pada malam ini secara langsung membicarakan tentang air mata Palestin melihat kepada insiden keganasan oleh Yahudi di Israel terhadap rakyat Palestin. 160 orang telah pun kehilangan nyawa dalam kalangan umat Islam Palestin akibat keganasan yang meluap mutakhir ini. Dan menariknya, selain daripada tetamu di studio Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin, pensyarah dari UiTM, juga Profesor Madya Dr. Muhammad Afandi Saleh, merupakan rakyat Malaysia, pensyarah UNIZA yang ditahan. Dan alhamdulillah beliau telah kembali dengan selamat bersama menemani secara sidang media pada waktu ini. Saya janjikan tadi bersama Dr. Afandi untuk kita melihat episod kerana ramai yang pastinya ingin cuba visualize, cuba membayangkan
satu keberanian seorang daripada 21 anggota flotila, selainnya bukan Muslim, dari seluruh dunia. Beliau satu-satunya dari MyCare, Muslim satu-satunya yang tahu bahawa Israel pasti akan melakukan sesuatu kerana melihat episod-episod yang sedang berkembang. Jadi ingin kita kongsikan dengan penonton. Dr. Afandi, sewaktu digambarkan berada dalam red line itu, sehinggalah kepada penahanan dan kemudiannya alhamdulillah selamat pulang. Boleh dikongsikan? Baik, saya bertolak daripada Malaysia pada 15 Julai dan sampai di Rome dan kemudian di Palermo, Sicily pada 16 hari bulan Julai. Dan pada 17 dan 18 kami perlu melalui siri latihan dan juga seakan interview di sana. Latihan itu pendedahan kepada non-violence training, macam mana kami perlu bertindak jika apa-apa berlaku di atas kapal, sama ada risiko gelombang dan sebagainya, dan juga kalau berlaku serangan daripada Israel. Dan selepas itu kami mengikut jadual perlu berlayar pada 19 hari bulan Julai daripada Palermo, tapi ada masalah generator enjin bot kami, dan oleh kerana bot itu bot lama dan enjin lama, kami datangkan khas engineer daripada Norway terbang khas ke Palermo untuk membaiki. Dan pada 21 kami bermula berlayar. Di sini bermula dramanya apabila 10 orang daripada kami perlu keluar, tidak dibenarkan menaiki bot tersebut oleh kerajaan, oleh polis marine Itali, kerana kapasiti bot tersebut dikatakan tidak mampu memuatkan 22 orang. Jadi 12 orang yang boleh berlayar. Di 10 daripada kami perlu pergi ke Messina melalui jalan darat. Okay. Jadi saya salah seorang daripada 10 orang tersebut. Jadi pada 21 hari bulan bot keluar daripada pelabuhan Palermo menuju ke Messina dan perlu menunggu kami di Laut Antarabangsa berhampiran dengan Messina. Jadi saya menaiki kereta api 3 jam setengah dan perlu tunggu 1 malam di lokasi yang kami sendiri tidak diberitahu secara khusus. Kemudian pada pagi 22 hari bulan kami sepatutnya bergerak daripada pelabuhan Messina, tapi tidak dibenarkan bergerak daripada pelabuhan Messina. Kami perlu pergi ke tempat lain yang perjalanan lebih kurang sejam, yang kami sendiri tidak diberitahu, dan kami diminta untuk tidak memaparkan apa-apa saja lambang Palestin ketika itu. Dan selepas sampai di pelabuhan kecil, kami menunggu bot untuk membawa kami ke Laut Antarabangsa. Jadi di situ berlaku drama di mana kami sudah tahu bahawa sudah ada sekatan-sekatan tertentu yang sedang berlaku. Dan apabila kami dah mula ada bot yang membawa kami yang dah sampai, kami melompat masuk ke bot tersebut secara tergesa-gesa dan dibawa secara tergesa ke Laut Antarabangsa. Dan pada ketika itu gelombang dan angin yang kuat berlaku. Dan kami mengambil 2 jam setengah untuk sampai ke Laut Antarabangsa, di mana kapal Al-Auda itu sedang menunggu. Dan di situ berlaku satu drama lagi, satu aksi yang yalah, kalau kita kata berani mati itu mungkin terlalu ekstrim, tetapi perlu amat memerlukan keberanian. Kami perlu melompat daripada bot getah kami itu ke bot Al-Auda yang lebih besar di saat gelombang begitu kuat. Jadi alhamdulillah semua selamat, lompatan kami berjaya dan mula bergerak. Jadi daripada 22 hari bulan itu semua 22 orang peserta mula berlayar secara bersama menuju ke Gaza, tapi melalui Laut Antarabangsa. Cuma pada 22 hari bulan sampai ke 24 hari bulan itu tidak ada apa-apa masalah, cuma ada gelombang yang besar. Saya mabuk dan ramai peserta yang lain mabuk untuk hari pertama. Hari kedua alhamdulillah mula dah stabil semuanya dan mula berkenalan dengan yang lain-lain itu secara lebih dekat lagi. Di sini satu pengalaman yang cukup menarik apabila saya mula mengenali bahawa bukan Islam ini cukup mengambil berat soal kemanusiaan. Saya bertanya kepada mereka, kenapa menyertai misi ini? Kamu bukan Islam, Palestin orang Islam. Dan ada 2 orang Israel di situ, rakyat Israel yang bersama dengan kami, seorang bekas askar, Kapten Jonathan namanya. Mereka semuanya menyatakan bahawa rakyat Palestin adalah manusia yang telah dizalimi secara kejam begitu lama.
dan kami menyaksikan sendiri, dan kalau kami tidak membuat apa-apa, di mana nilai kami sebagai seorang manusia? Baik, itu pengalaman yang cukup berharga kepada saya. Pada 25 hari bulan, apabila kami sudah menghampiri perairan Greece, kami lagi berada di laut antarabangsa. Di sini bermula ada kekhawatiran apabila bot yang kami jangkakan yang akan menghantar bekalan minyak dan juga makanan kepada kami telah telah disekat oleh polis marine ataupun kerajaan Greece, dan mereka tidak boleh keluar. Walaupun kami sudah menunggu berjam-jam, tapi kemudian kami dimaklumkan tidak berjaya. Jadi kami terpaksa meneruskan, dan pada malam tersebut, malam 25, kami telah dipintas oleh satu Zodiac, kapal bot kecil, bot laju kecil, yang memintas kami dengan suluhan spotlight dan juga drone berada di atas kami. Itu Israel? Bukan, kami rasakan daripada Greece, kerana Greece begitu akrab dengan Israel, dan pernah misi kami yang sebelum ini tidak berjaya apabila kami tidak tahu bahawa Greece sanggup bersikap sebegitu apabila kami dibenarkan masuk ke perairan mereka untuk mengambil bekalan, kemudian ini disekat untuk tidak keluar. Misi itu tidak berjaya, totally tidak berjaya, kerana hanya berada di Greece dan tidak dibenarkan keluar, dan semua peserta diminta untuk balik melalui jalan darat. Jadi kami belajar daripada itu yang kami tidak boleh berada di perairan Greece, dan mereka cuba, ada satu panggilan mereka cuba, mereka katakan bekalan sudah ada, sila masuk ke pelabuhan kami akan beri bekalan tersebut. Tapi kapten sudah memahami bahawa ini adalah perancangan mereka untuk memintas misi kami supaya tidak berjaya. Dan kami teruskan walaupun adanya pada malam itu ada drone dan ada pitasan daripada kapal laju, bot laju daripada kami. Kami teruskan, dan pada 27 hari bulan berlaku lagi satu insiden di mana tentera laut Mesir juga membuat pintasan yang sama. Mereka mengekori kami, memberi lampu spotlight kepada kami, buat satu pusingan, kemudian mereka menjauhkan sikit daripada, pasal kami berada di laut antarabangsa, tidak seharusnya mereka mengganggu. Berlaku komunikasi, mereka bertanyakan siapa di atas bot, ke mana nak pergi. Jadi kapten kami cukup berpengalaman, walaupun umurnya muda, kapten kami berumur 28 tahun, warga Norway, dan cukup licik dalam perbualan tersebut apabila tidak memberitahu kami ke Gaza, bekalan apa dibawa, tidak. Kerana mereka tidak berhak untuk diberitahu, ataupun mereka tidak berhak untuk tahu apa yang kami bawa, melainkan kalau kami ini membawa benda-benda yang haram atau benda yang salah sudut undang-undang antarabangsa. Di sini kepentingan seorang kapten dan juga kelasi kapal untuk tahu tentang hak mereka di laut antarabangsa. Dan kami meneruskan, selepas berlaku komunikasi yang agak lama juga, lebih kurang dalam saya kira dalam sejam, kami terpaksa bergerak dengan perlahan sekali kerana diminta untuk bergerak secara perlahan. Dan pada 29 hari bulan, itu hari ke-9, kami dah memasuki kita panggil red line, kerana kami telah dimaklum awal bahawa 100 batu nautika ke Gaza itulah tempat yang paling bahaya untuk kami. Walaupun sebenarnya bahaya itu berlaku daripada awal lagi, kerana Mediterranean Sea ini, Laut Mediterranean terkenal juga dengan pelanunan. Jadi bahkan kami telah diberi bahawa bahaya kami selain daripada masalah cuaca, ombak, gelombang dan sebagainya, juga adalah masalah lanun. Alhamdulillah tidak berlaku apa-apa isu tentang berkait dengan pelanunan dan sebagainya. Dan bila kami berada pada 100 batu nautika ke pantai Gaza, itulah red line, itulah kawasan titik merah, line merah kami yang kami lepasi, yang kemungkinan diganggu sehingga ke peringkat ditawan oleh tentera Israel, kemungkinan besar akan berlaku. Dan ini terbukti apabila kami berada pada 49 batu nautika daripada Gaza, kami telah diberitahu oleh kapten kami Israel telah berada, kerana komunikasi telah berlaku. Dan pada ketika itu semua komunikasi telah disekat oleh tentera Israel. Mereka ada jammers. Jadi sebarang alat telekomunikasi tidak boleh digunakan pada ketika itu.
tidak boleh digunakan, komunikasi terputus, hanya komunikasi antara kapten kami dengan tentera Israel. Dan kapten kami berulang kali, saya ingat lebih dari setengah jam berulang kali berdiplomasi dengan Israel menggunakan hujah undang-undang antarabangsa bahawa kami berada di laut antarabangsa, ini apa hak kami sebagai innocent passage, kami tidak membahayakan, kami tidak kena menengan dengan Israel, kami bukan untuk ke Israel dan sebagainya, menggunakan segala hak-hak kami mengikut undang-undang antarabangsa, undang-undang laut antarabangsa, tapi tidak diendahkan oleh Israel. Mereka hanya mengatakan bahawa kamu perlu keluar daripada kawasan ini, perlu pulang balik, ataupun mendarat ke tempat yang paling hampir dan sebagainya, tapi kami meneruskan. Ini keberanian yang berlaku pada semua anak kapal dan semua daripada kami bahawa kami perlu teruskan perjalanan kami hinggalah ke titik yang terakhir yang boleh kami mampu pergi. Ya. Dan pada 49 batu nitika secara perlahan kami lihat munculnya kapal kapal perang Israel secara tiba-tiba. Ya, mereka tahu jarak penghilatan yang berapa yang boleh dilihat oleh mata kasar, ya. Dan pada jarak 49 ke bawah tu dah mula nampak sedikit demi sedikit mereka sudah keluar dua kapal perang yang besar yang ada torpedo. Ya, dan kami melihat di belakang ini utara selatan dan juga di barat kami menuju ke timur juga ada kapal besar sedang memerhatikan kami. Dan selepas itu sedikit demi sedikit kami melihat banyak bot sedang menuju ke arah kami dan secara perlahan saya kira daripada jarak 45 batu nautika kami sudah boleh mengira berapa jumlah bot yang sedang mengepung kami. 12 bot, 12 kapal sebenarnya sedang mengepung kami, sebuah kapal nelayan yang hanya membuatkan 22 orang aktivis yang tidak berbahaya dan tidak membawa apa-apa. Bahkan pada ketika itu apabila sudah diketahui bahawa tentera Israel sedang menyerang kami, kapten mengarahkan buang segala apa saja yang boleh dikatakan mengancam tentera Israel. Garpu kami buang, sudu kami buang, mangkuk besi pinggang yang boleh mencederakan kami buang ke laut. Tidak tinggal apa-apa. Ya. Dan pada jarak 42 nautika mereka sudah mengepung secara dekat. Dan sini pada ketika ini kami tahu kami akan ditawan bila-bila masa saja. Ya. Dan kejadian itu berlaku pada lebih kurang pada pukul 2 petang. Ya, pada pukul 12 tengah hari kami dah nampak dah kemarahan mereka yang saya katakan 49 batu nautika tadi itu. Pada jarak 42 batu nautika daripada Gaza, mereka sudah mengepung kami secara dekat dan pada lebih kurang jarak itu juga mereka melompat masuk ke bagi saya mereka menyerang masuk ke dalam bot kecil kami dengan puluhan tentera dengan lengkap bersenjata, machine gun, pistol dan baju kalis peluru dan sebagainya dengan bertopeng, ya, dengan anjing sekali. Dan pada ketika itu berlaku sedikit resisten ataupun tindak balas daripada kru atau daripada aktivis yang cuba mempertahankan supaya kapten tidak diapa-apakan ataupun kapal masih lagi boleh bergerak. So lebih kurang jarak dalam dua batu nautika ini berlaku sedikit penentangan daripada pihak kami. Dan itulah kejayaan bila kami membicarakan dalam penjara kami, itulah kejayaan kapten dan juga anak kapal. Kita dapat mempertahankan kapal kami 2 batu nautika. Satu kejayaan besar walaupun ada yang dihentak, ada yang kena taser, ya, kena renjatan elektrik. Dan alhamdulillah saya mungkin tidak berada di barisan hadapan itu dan saya tidak kena apa-apa renjatan ataupun dipukul dan sebagainya. Ya. Dan pada 40 batu nautika kami ditawan di perairan antarabangsa bertentangan dengan undang-undang antarabangsa. Hak kami telah dicabul. Barangan kami telah dirampas, semua barangan dirampas dan tidak dikembalikan sehingga hari ini. Termasuk barangan peribadi? Termasuk barangan peribadi. Ya, termasuk barangan peribadi, duit, kad kredit dan sebagainya. Ada yang kehilangan sampai hampir 2,000 dolar, US dollar. Saya kehilangan hampir 500 euro. Agak besarlah yang kalau 22 orang tu membawa
paling minimum €500, berapa kalau kita kali 22 orang itu. Bersama dengan peralatan-peralatan yang dirampas dan tidak dikembalikan. Itulah tindak bala, itulah tindakan yang ataupun itu satu rampasan lanun yang berlaku di para antarabangsa. Dan dilakukan oleh sebuah oleh sebuah yang bergelar negara di zaman moden yang bercakap soal human right, bercakap tentang soal undang-undang dan sebagainya, dan mereka sebenarnya yang mencabuli undang-undang dan mereka tidak endah pun apa saja undang-undang yang ada di dunia ini. Ya. Dan kami diseret selama 5 jam setengah, kami ditawan, ya. Berada ditawan ni maknanya kami tidak boleh ke mana-mana, duduk sebagai tawanan di atas kapal, duduk dalam keadaan panas dan sebagainya. Cuma di sini ada propaganda yang dikatakan tadi oleh Dr. Naswandi tadi, bahawa mereka cuba paparkan imej mereka baik, mereka bawa minuman, mereka bawa buahan, tapi kami daripada awal telah diberi latihan bahawa jangan sentuh apa sahaja tawaran mereka. Dan kami tidak sentuh. Yang kaki rokok pun tidak sentuh rokok yang ditawarkan. Atas alasan apa? Atas alasan keselamatan? Kami tidak mengiktiraf mereka adalah lanun. Okay. Dan itulah kami tidak akan kompromi apa saja walaupun kami kelaparan. Ya, selama 5 jam setengah kami memang kelaparan, memang keletihan, cuma ada bekalan air sedikit semuanya, itulah yang kami gunakan. Dan apabila diseret ke pelabuhan mereka memasuki Israel, sebuah tempat yang tanah jajahan Israel, di bumi Palestin, yang kami bukan itu misi kami. Kami tidak mahu singgah di pelabuhan tersebut, kami diseret secara zalim dan ada yang tercedera apabila diseret daripada kapal, daripada bot kami turun ke bawah. Tapi aktivis mengatakan kami tidak mahu sekali menyentuh kaki kami di bumi Israel. Tapi dipaksa diseret dan sebagainya ke pelabuhan. Dan di situ bermula proses pemenjaraan secara undang-undang mereka. Okay. Kami melalui beberapa checkpoint, semua kami diambil biometrik, mata, muka, jari. Kami dibuka pakaian untuk dicari apa sahaja bahannya, barang-barang ataupun kemungkinan memory card yang ada pada tubuh kami. Kerana mereka tidak mahu apa-apa saja yang boleh memaparkan imej mereka. Ya. Dan proses pada malam itu cukup lama dan kami cukup tertekan. Sebelum turun pun dah tertekan. Kami diserang oleh 12 buah kapal. Apabila tiba di pelabuhan, ratusan askar berpakaian sedang menunggu kami. Ya, dan apabila memasuki kemah tentera, yang mereka kata it is borders control oleh Israel, mereka ada ratusan tentera di dalam tu seperti anak ayam. Sedang kami tak tahu menguruskan apa sebenarnya. Kami hanya 22 orang yang tidak bersenjata, dan rupa kami tidak ubah seperti nelayan yang tak pulang, tidak dapat ikan, yang kadang yang letih dan sebagainya. Ya. Kemudian diperiksa sebegitu rapi sekali, sedangkan mereka tahu kami tidak ada apa-apa. Dan kami dibawa masuk ke Black Maria, dan kadang beberapa orang yang daripada kami yang digari kaki dan tangan. Kaki dan tangan digari. Saya juga agak terkejut. Alhamdulillah, saya mungkin orang Malaysia mungkin dilihat lembut mukanya kan, baik. Jadi saya tak digari, tidak disentuh pun, alhamdulillah. Tapi sahabat saya daripada New Zealand, daripada Sweden digari kaki dan tangan. Ya, dan mereka telah dihentak. Saya tanya kawan saya tu daripada New Zealand, macam mana kau? Dia kata aku cedera kaki. Dan dalam Facebook tadi kami berkomunikasi, rupanya apabila diperiksa dengan X-ray, rupanya kaki dia retak. Dan juga patah dua tulang rusuknya. Ada seakan retak tulang rusuknya kerana dihentak oleh tentera Israel. Dan kami dalam Black Maria tu kami tak nampak apa, malam dan juga gelap dalam tu. Dalam keadaan yang berhimpit-himpit, kami dihantar ke penjara. Itu satu malam yang siang dan malam yang panjang bagi saya dan bagi kami. Dan kami sangat mensyukuri kerana Doktor selamat kembali ke Malaysia untuk berkongsi semua anekdot ini. Ya, alhamdulillah, Allah panjangkan umur dengan kami yang berkat doa semua rakyat Malaysia. Doktor perlu menulis semua ni dan kongsikan anekdotnya. InsyaAllah itu dalam perancangan juga. Kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini lebih banyak pendedahan, perbincangan berkait tentang keganasan Israel di Palestin. Jangan ke mana-mana.
Menginsafi nasib rakyat Palestin selepas nak sebut kasar itu terlalu lembut. Kerana istilah yang tepat Gaza, barbaric. Ya. Kita mendengar panjang anekdot bersama Profesor Madar Dr. Afandi Saleh antara rakyat ataupun mereka yang menyertai Freedom Flotilla 21 orang, dan beliau satu-satunya rakyat Malaysia, satu-satunya Muslim di atas flotilla itu, dan sehinggalah ke peringkat anekdotnya tadi apabila ditahan di bumi Israel yang tidak KTA iktiraf, yang tidak dunia iktiraf. Juga menemani di studio waktu ini adalah Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin dari UiTM. Melihat kepada, saya kembali bersama Dr. Nirwandi, episod besar yang membawa kepada insiden mutakhir ini. Setengah laporan media menganggap bahawa perkembangan yang berlaku ini mungkin boleh membawa kepada peperangan yang lebih besar. Mungkin satu lagi pusingan intifadah. Apa bacaan doktor? Pada 2014 berlaku satu peperangan antara Israel dan Hamas di Gaza dan mengakibatkan beribuan korban kecederaan, terutamanya di pihak Palestin pada 2014. Dan Great March Return ini memangkinkan satu proses ke arah itu. Dan kita lihat dalam proses sama juga Israel terus menyerang menggunakan roket dan sebagainya hingga terdapat sivilian yang korban dan terbunuh. Dan ini merupakan satu bentuk penindasan secara konsisten yang dilakukan oleh Israel terhadap penduduk di Gaza. Dan kita harus maklum apabila kita bincang tentang kejaman Israel, kita harus melihat di konteks Gaza dan di West Bank. Apa yang berlaku di Great March Return, apabila 160 orang terkorban terbunuh, disusuli dengan berdedaran roket kononnya untuk mencari tentera Hamas di kawasan Gaza, menyebabkan sivilian terbunuh, kanak-kanak dan remaja dan juga orang awam terbunuh. Ini menunjukkan kezaliman yang agak terancang. Dan mereka seharusnya akur dengan kehendak dunia untuk menghentikan kejaman, tapi benda itu terus berlaku. Dan kemudian intifada itu akan berlaku sekiranya kejaman ini terus berlarutan pada satu konteks yang panjang. Dan kita lihat humanitarian right, asas-asas asasi ini dicabul dengan cukup dahsyat oleh terang-terang. Kita merujuk tentang tadi bagaimana di perairan, kalau ikut undang-undang antarabangsa, minimum adalah 12 nautika batu, mal batu untuk Palestin, rakyat Palestin keluar untuk menangkap ikan sebagainya. Tapi sekarang tak dilihatkan 3 nautika batu daripada perairan Palestin. Sekarang ni mereka tengah bina bunker untuk membuat satu persempadanan supaya atas dasar percebuhan. Rakyat di Gaza hanya menerima elektrisiti sebanyak 4 jam sehari. Dan United Nations dalam reportnya mengatakan bahawa by 2020 Gaza itu tidak layak lagi didiami oleh manusia. Dan ini merupakan tapi itulah matlamat mereka. Itu adalah matlamat mereka. Sebab Gaza ni dia macam satu enclave di mana mereka dikepung, yang ada adalah di Rafah border sempadan Egypt, dan rakyat Gaza terus menderita. Dan baru-baru ini Department of State US di bawah Donald Trump telah mengisytiharkan bahawa mereka telah memotong sebanyak 65 million US dollar. Daripada 125 million dollar juta US dollar yang diperuntukkan oleh United Nations Relief World Agency. Kerana ramai rakyat Gaza hanya bergantung hidup kepada gaji yang diberikan oleh UNRWA. Ini yang dibangkitkan oleh YB Nur Rizal juga di Parlimen. Jadi apabila 65 million itu hilang, penduduk Gaza hilang punca pendapatan. Dengan elektrisiti 4 jam, dengan kekangan 3 batu nautika, dengan tekanan-tekanan dilakukan human rights, penindasan yang berlaku secara terhormat. Dan ini mengakibatkan kemungkinan intifada itu akan berlaku adalah amat tinggi. Kerana mereka hanya memulakan penyebab untuk melakukan keganasan. Sebab Israel adalah sebuah negara yang bekerjasama dengan United States di bawah QME, Qualitative Military Age. Di mana di bawah QME ini, mereka bekerjasama untuk memastikan bahawa US bertanggungjawab juga untuk memastikan bahawa Israel mempunyai satu signifikan ataupun satu superiority persenjataan yang hebat dari rantau itu. Di bawah QMA, Qualitative Military Age. Dan mereka juga ada Military of Strategic Cooperation, di mana stockpile senjata persenjataan diwujudkan. Dan ini diwujudkan dalam bentuk akta. Dan mungkin ramai juga kalau boleh lihat, United States di bawah dalam akta di Amerika Syarikat, terdapat satu akta kita panggil United States Israel Enhanced Strategic Cooperation Act 2012. Section 4 menggariskan bahawa dalam akta itu mengatakan bahawa US akan bekerjasama Israel untuk protect US dan Israel interest. Dan ini diletakkan dalam akta. Dan apabila diletakkan akta, menunjukkan bahawa ini apabila berlaku satu proses resolusi yang cuba dibawa oleh dunia semasa, US akan veto against the resolution. So ini bukan benda yang perlu dipahami. Secara legalitinya mereka mempunyai satu kuasa ataupun satu sokongan yang amat besar. Dan dari segi konteks persenjataan adalah tidak logik bagi mana-mana rakyat Palestin yang boleh mencerobohi persempadan Israel. Mereka ada F-15I
jet pejuang yang cukup advance, mereka ada Manawara tanks, kapal tanker yang cukup hebat, Dolphin submarine dan pelbagai lagi peralatan persenjataan yang cukup hebat. Tapi mereka hanya memberikan reason untuk terus melakukan sesuatu. Dan media mereka, doktor menyebutkan tadi soal bagaimana mereka melakukan media propaganda dan hujah justifikasi mengapa mereka menyerang adalah kerana laporan yang mengatakan bukan bertujuan untuk memihak pada Israel, tetapi tuduhan mereka mengatakan pihak Hamas yang membedil mereka terlebih awal, dan ini merupakan tindak balas. Saya amat setuju. Ini yang perlu dipelajari oleh Malaysia dan perlu diikut oleh OIC. Sebab OIC menjadi satu struktur dalam berbagai negara Islam. Tetapi akhirnya yang kita harus belajar adalah bagaimana Israel berjaya menggunakan elemen soft power. Mereka tahu mereka boleh menggunakan militeri, kekuatan persenjataan teknologi yang amat hebat untuk melakukan apa-apa serangan ke arah mana-mana penduduk di kawasan Palestin, malahan di kawasan Europe. Jericho 3, sistem misal mereka boleh reach sampai across Europe. Tetapi justifikasi yang mereka lakukan adalah menggunakan elemen soft power. Terutamanya seperti elemen-elemen public diplomasi, menggunakan elemen human rights, elemen-elemen mereka ditindas, elemen-elemen flying kite, benda-benda yang digunakan dengan negara Islam tak fasih bab tu. Tidak fasih. Dan ini menyebabkan kita teruskan digalan. Sebab apabila kita lihat elemen boycott, BDS sebagai contohnya, banyak elemen itu disertakan dengan elemen-elemen retorik keganasan yang saya rasa menjerit, mengganas kekejaman. Tapi tak ada impak. Kalau kita lihat pendekatan Israel, mereka lebih sophisticated dari segi teknologi mereka dan pendekatan elemen-elemen perang sarah mereka. Dan ini yang perlu dipelajari, yang harus dicontohi. Di mana saya rasa rakyat Malaysia boleh mainkan peranan. Kita ada konteks media sosial, dan kalau kita tengok hashtag Israel Public Diplomacy, Israel Activity, kita lihat bagaimana Israel menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih soft, entertainment value untuk mendapatkan simpati. Walaupun pada dasarnya mereka tahu rakyat tidak simpati pada mereka, masyarakat dunia tidak simpati. Tapi mereka tidak akan sekali menunjukkan kekuatan tentera mereka. Atau dia offer makanan, ukuk, buah-buahan dan sebagainya. Dan ini merupakan satu konteks permasalahan. Dan pada 21 Julai, Knesset Israel yang dikuasai oleh 120 orang parlimen, anggota parlimen Knesset yang diketuai oleh Benjamin Netanyahu Likud, mereka telah mengeluarkan satu akta, Basic Law, Jewish Nation State Law. Di mana dalam Jewish Nation State Law tu, asas prinsipal adalah mengiktiraf Israel sebagai negara Yahudi, dan memastikan self-determination proses itu berlaku, di mana mereka boleh expel mana-mana rakyat luar yang bukan orang Yahudi. Jadi ini saya rasa secara fokus ni, kita melihat secara jangka masa panjang, apa yang berlaku, rakyat-rakyat Palestin, masyarakat Arab akan kurang dan akan disisihkan secara terancang dan lebih berstruktur. Benda ni berlaku, tapi sekarang ni diformalisasikan menggunakan akta. Dan ini merupakan satu bentuk saya rasa pendasan secara terhormat, tersusun dan terancang yang dilakukan oleh sedangkan Israel. penubuhan Israel itu sendiri terang-terang melanggar apa yang telah dipersetujui di peringkat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dr. Afandi juga bersama, merupakan rakyat Malaysia yang ditahan dan anekdotnya telah dikongsikan sekretar tadi. Doktor 3 kali sudah ke Gaza. Dan termasuk ini yang keempat atau ini yang ketiga? Ini yang keempat. Ini yang keempat. Beza 3 yang awal berbanding yang ini. Adakah yang 3 terawal tu kami melalui jalan darat melalui Rafah, Mesir, dan yang kali terakhir sebenarnya agak kritikal juga kerana kami dipaksa keluar awal kerana sudah dimaklumkan akan berlaku rampasan kuasa di Mesir. Jadi kami maksudnya semua dengan MyCare? Dengan MyCare dengan MyCare. Kami menghantar bantuan, dan juga pada masa itu kami ada membuat bantuan membangunkan pendidikan tinggi di sana. Jadi saya bersama dengan Tan Sri Zul, rektor baru UAE sekarang. Dulu USIM. Dulu USIM. Saya ke sana bersama beliau untuk bersama melihat apa yang boleh kami bangunkan pendidikan tinggi di Gaza tersebut. Pada masa itu pada pemerintahan zaman Morsi dan kami terpaksa keluar awal dalam keadaannya tentera berbaris daripada Rafah sampai ke Kairo, ke Kahirah. Ratusan askar yang sedang menunggu di sepanjang jalan kerana pada masa itu sudah ada tanda-tanda berlaku rampasan kuasa, dan alhamdulillah kami keluar sehari lebih awal sebelum rampasan kuasa berlaku di Mesir. Jadi ini juga agak dramatik juga. Cuma yang kali ini saya melalui jalan laut yang kami sudah hampir yang hampir pasti kemungkinan akan dihalang
Tapi tangkapan kami tidak tahu bentuk macam mana, begitu berisiko mungkin, kerana yang pertama dahulu Freedom Flotilla pernah ditembak, 10 orang mati, orang Turki yang bersama dengan Mavi Marmara. Jadi kami dimaklumkan bahawa kemungkinan akan berlaku halangan daripada Israel, dan kemungkinan yang berlaku bentuk serangan, bentuk tangkapan, tawanan berapa lama, itu satu benda yang uncertain, yang tidak pasti. Saya apabila dihumang ke dalam penjara, saya tidak pasti bila saya keluar. Cuma yang kata apa, yang melegakan saya apabila semasa di atas kapal, hari terakhir 28 hari bulan, kami membuat meeting, satu mesyuarat bersama dengan kapten. Mereka memutuskan bahawa saya adalah yang paling vulnerable, the most vulnerable person di atas kapal tersebut, anggota misi, kerana pertama saya orang Islam, yang keduanya Malaysia tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi berbanding dengan mereka semua ada hubungan diplomatik negara mereka, dan mereka bukan orang Islam. Jadi mereka memutuskan kita tidak akan, kalau ditangkap, dipenjarakan, kita semua tidak akan keluar sebelum Dr. Effendi keluar. Jadi ia cukup itu komitmen yang luar biasa untuk kalangan peserta Freedom Flotilla yang bukan Muslim. Komitmen itu bagi saya luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, itu satu benda yang luar biasa. Mereka menghormati seorang wakil tunggal daripada Malaysia yang juga seorang Islam, dan mereka melihat bahawa saya yang paling bahaya berada di atas kapal, dan kemungkinan saya akan dipenjarakan lama dan sebagainya. Telah dibincangkan, dan mereka memutuskan bahawa kita tidak akan keluar selagi Dr. Effendi tidak dikeluarkan dahulu daripada penjara. Doktor, dalam minit-minit berbaki ini, saya kira doktor adalah antara orang yang cukup berpengalaman, fasih tentang apa yang bakal berlaku, dan kita juga pada asasnya sudah memperakukan kegasaran Israel itu. Kalau kita ingin melakukan sesuatu yang lebih berdampak berdasarkan kepada latar belakang pengalaman yang telah kita lakukan sejak sekian lama, apakah penambahbaikan yang perlu kita sebagai Malaysia baik, sebagai Muslim baik? Nasihat doktor. Okey. Pertamanya, saya menyeru semua negara Islam membuat tekanan sebegini, yang kita daripada mereka telah memulakan BDS, Boycott, Divestment, Sanctions, dan dia memberi tekanan yang besar sebenarnya. Ireland negara pertama, barat pertama dan negara pertama di dunia yang secara undang-undangnya memboikot Israel atas dasar apartheid, sebagaimana dia negara pertama memboikot Afrika Selatan dahulu. Dan boikot yang kami buat, sanction, divestment yang kami wawarkan cukup berjaya sebenarnya, apabila banyak syarikat-syarikat merasa tekanan apabila mereka membuat hubungan dengan Israel, sama ada dalam perdagangan dan sebagainya, dan ada yang mengalah. McDonald di Malaysia sebagai contohnya, mula kendur sokongannya apabila berlaku tekanan daripada rakyat Malaysia. Dan usaha ini perlu diteruskan. Usaha Freedom Flotilla yang cuba memaparkan sekatan di laut perlu diteruskan, kerana semua usaha, seperti mana saya sebutkan pada awal bicara kita tadi, semua usaha untuk memerdekakan Palestin, membebaskan orang Palestin perlu dilakukan walaupun dilihat sebegitu kecil. Tidak kira sekecil mana, kita harus terus mendesak di pelbagai peringkat. So, Dr. Nirwandi, mungkin dalam minit-minit yang berbaki ini. Saya menjuru untuk semua bersama, kerana isu Palestin adalah isu kezaliman dunia, dalam era dunia moden, di saat kita merasakan dunia dah mula mengerti apa itu hak asasi manusia dan sebagainya, apa itu undang-undang, tapi Israel masih lagi berada dalam era yang lampau, era kezaliman, era barbarik dan sebagainya. Jadi ia melepasi sempadan agama, bangsa, bahasa dan sebagainya. Jadi saya menyeru bahawa semua rakyat Malaysia untuk bersama memperjuangkan nasib orang Palestin. Pesan daripada Dr. Effendi yang telah pun ditahan dalam penjara Israel. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Effendi. 30 saat, Dr. Nirwandi. Kita perlukan strategi. Strategi yang digarap oleh Kementerian Luar bersama OIC, kerana Malaysia adalah salah satu negara yang punya elemen soft power yang amat hebat. Kita garapkan strategi membina menggunakan big data, internet rating, industrial revolution 4.0, membentuk satu strategi lebih moden, elemen perang saraf yang lebih moden, untuk membawa BDS dan kempen-kempen yang lebih besar ke atas kekejaman. Kena lebih sophisticated lah daripada lebih yang maju soft power, dan kita tidak boleh menggunakan perkataan hard power, retorik yang berlebihan. Inilah masanya untuk kita berubah, menggunakan satu kempen strategi yang lebih besar. Itu saja perlukan
penghujahan perbincangan yang lebih panjang. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin dan juga pastinya syukur yang tidak kunjung padam dengan pulangnya Profesor Madya Dr. Muhammad Afandi Saleh selepas ditahan dalam penjara Palestin. Mudah-mudahan seluruh rakyat Malaysia terdetik rasa insaf dengan apa yang kita bincangkan selama 1 jam ini dan pastinya perlu diperpanjang dan diperluaskan lagi. Terima kasih Dr. Nirwandi, terima kasih Dr. Afandi dan jangan lupa untuk teruskan malam besok 9.30 malam bersama Menteri Wilayah bicara khas secara langsung selama 1 jam. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Salam muhibah.